kerja rumah daripada buku teks muka surat 29. So hari ni kita nak buat sedikit perbincangan lah. Apa dia punya jawapan untuk latihan semalam. Okay. Sebelum tu cikgu ingatkan untuk kelas PDPR ni cikgu apa ni? Nurul Husna. Nurul Husna kata apa? Saya guna email kembar saya sebab saya punya tak boleh guna. Okay, so Nurul Husna. Okay, boleh. Okay, nanti cikgu akan bagi link kehadiran lah. Okay. Okay, ada lagi yang masuk ni. Okay, hari ni dah cukup. Cikgu punya KPI 30 orang. So, ni dah kira okay lah. Okay. Cikgu nak ulang yang tadi. Cikgu nak ingatkan untuk kelas PDPR, cikgu terpaksa lah ajar laju sikit lah sebab kita punya perjumpaan seminggu cuma 2 kali dan kita kena kejar masa untuk habiskan silibus sebelum paling lewat bulan 8 ataupun bulan 9 lah. Okay, tak apa. Kita pergi laju, nanti bila last kita ada masa untuk buat latih tubi lah. Sekiranya kita ada exam PT3. Yang tu cikgu tak pastilah. Alright. Kita buat, cikgu nak bersedia dengan latihan semalam. Muka surat 29. Okay. Soalan 1. Lengkapkan mekanisme penglihatan yang berikut. Okay. Bila cakap mekanisme, maksudnya awak kena tahu dia punya peta alih ataupun susunan. Macam mana kita dapat daripada rangsangan sampailah ke gerak balas. Okay. So, setiap rangsangan kena ada gerak balas. Okay. Soalan 1. So, untuk penglihatan, dia melibatkan deria mata. Okay. Dia melibatkan deria mata. Oleh itu, tukar warna pen kejap ya. Alright. So, daripada rangsangan cahaya yang diterima oleh mata, okay, A, dia akan pergi ke mana? Okay, A, daripada cahaya, dia akan masuk bertemu dengan kornea dahulu. Okay, selepas kornea, dia akan pergi kepada gelemaid. Okay, selepas gelemaid, dia akan berjumpa atau melalui lapisan yang dipanggil pupil, pergi ke kantam mata, gelemaca, kemudian seterusnya akan cahaya itu akan masuk bertumpu atau berfokus kepada retina. Okay, last sekali dekat belakang mata ni akan disalurkan kepada saraf optik, di mana semua impuls akan disalurkan oleh saraf optik. Kemudian last sekali, saraf optik akan hantar isyarat kepada otak untuk ditafsirkan apakah jenis gerak balas yang sesuai bergantung kepada rangsangan yang diterima. Okay. So, struktur mata ni, organ diri mata merupakan salah satu struktur yang agak kompleks dia punya mekanisme lah berbanding organ diri yang lain. Okay, soalan kedua. Struktur telinga yang manakah, cikgu besarkan sikit. Okay, struktur telinga yang manakah tidak mempengaruhi mekanisme pendengaran sekiranya rosak. Okay, dalam telinga kita ada salur telinga, kita ada gegendang telinga, kita ada koklea, kita ada salur separuh bulat. Okay. Antara struktur-struktur yang ada dalam telinga yang manakah tidak berkaitan ataupun tidak mempengaruhi mekanisme pendengaran sekiranya rosak? Ada siapa boleh jawab? Salur separuh bulat. Apa dia? Salur separuh bulat. Salur separuh bulat.
Cikgu, mic cikgu off. Okey, terima kasih, terima kasih. Patutlah cikgu rasa macam sunyi je. Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 4. Nyatakan 5 rasa yang boleh dikesan oleh lidah. 5 rasa ya. Ini takkan salah tak tahu kan. Siapa dia? Awak akan boleh merasa masin, manis, pahit. Apa lagi? Pedas. Bukan. Pedas. Pedas bukan. Masam. Satu lagi? Umami. Umami. Alright. Umami. Okay. So umami dia lain sikit lah. Umami ni something yang rasa sedap. Penyedap makanan lah. Okay. Nombor 5. Nyatakan 2 faktor yang mempengaruhi kepekatan kulit. Semalam baru tanya. 2 faktor. Apa dia? Ketebalan epidermis. Ketebalan epidermis. Second. Apa dia? Bilang sektor. Bilangan reseptor. Ketebalan epidermis dengan bilangan reseptor. Siapa yang jawab umami tu? Okey, soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ni dia gambar otak. Maksudnya soalan ni berunsur kebat lah. Okey, bila kebat, dia sebenarnya awak boleh bagi jawapan yang logik. Yang awak boleh, nak kata bukan tembak lah, tapi awak boleh buat satu situasi berdasarkan apa yang ada di sekeliling. Okey, 6A. Nyatakan jenis rangsangan yang dapat dikesan oleh lidah. Ini pun kita dah buat latihan tu dalam Padlet. Okey, nyatakan jenis rangsangan yang boleh dikesan oleh lidah. Jenis rangsangan yang dapat dikesan oleh lidah. Rasa. Rangsangan dia? Rasa. Rasa tu dia daripada apa? Yang 5 rasa tu. Apa dia? Kalau bau, kita ada, kalau hidung, dia boleh merangsang apa-apa saja yang ada dalam udara, iaitu apa yang unsur bahan-bahan kimia yang ada dalam udara, benda yang tak nampak. Okey. Kalau lidah, nyatakan jenis rangsangan yang dapat dikesan oleh lidah. Samalah macam tadi, 5 jenis rangsangan, bahan-bahan kimia yang berunsur masin, manis, pahit, masam dengan umami. Okey. So daripada jawapan A tadi, awak boleh jawab soalan B. Jelaskan bagaimana rangsangan di soalan 6A dapat dikesan oleh lidah. Macam mana kita dapat mengesan rangsangan yang ada pada soalan A? Dia kena ada apa? Sebenarnya jawapan dia pusing-pusing je ni. Bahan kimia terlarut akan meresap ke dalam tunas rasa melalui liang dan merangsang reseptor rasa. So kata kunci dia, awak kena sebut perkataan reseptor. Okey, rangsangannya daripada mana? Rangsangannya daripada bahan kimia. Okey, buatlah ayat macam tadi. Maksudnya penerangan dia rangsangan daripada bahan kimia yang ada dalam makanan yang dikesan oleh reseptor yang ada pada tunas rasa, kemudian dihantar kepada otak untuk ditafsir apakah jenis rangsangan, apakah jenis tindak balas yang berlaku. Okay. Alright, so untuk soalan ni kita dah settle.
So kita pergi kepada ada 2 subtopik untuk bab ni. Okay, cikgu tukar slide dulu. Okay, so cikgu hari ni cikgu nak ajar 2 subtopik, iaitu yang pertama gerak balas dalam tumbuhan dan yang kedua subtopik yang terakhir adalah mengenai kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan lain lah. Okay, so untuk tajuk rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan, awak dah ada basic masa tingkatan 1 lah. Cikgu rasa pun awak dah buat dia punya eksperimen di masa sekolah rendah. Okay, dan untuk topik ni memang ada satu eksperimen ataupun satu amali wajib yang awak kena buat. Tapi kena buat secara personal lah, secara individu sendiri di rumah. Nanti cikgu terangkan macam mana. Okay. So kita pergi dulu kepada subtopik yang pertama, iaitu rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Okay. Sama juga dengan manusia, haiwan, tumbuhan juga boleh mengesan rangsangan dan bertindak. Okey, bertindak memberi respons gerak balas yang sesuai terhadap apa yang diterima. Okey, so kalau tumbuhan, kita kena ingat tumbuhan dia tidak boleh bergerak. Dia tidak boleh mencari makanan, tapi dia kena membuat makanannya sendiri. Okey, so dengan itu apa-apa saja rangsangan yang diterima berkaitan dengan proses membuat makanan sendiri atau yang dinamakan sebagai proses fotosintesis. So rangsangan yang diterima oleh tumbuhan termasuklah cahaya, cahaya, air, graviti dan sentuhan. So setiap satu ni dia ada nama-nama khusus lah. Dalam sains dia ada nama tertentu. Gerak balas tumbuhan boleh dibagikan kepada 2, iaitu tropisma dan gerak balas nestik. Okay, so ini ada definisi yang berbeza lah. Okay, kita pergi kepada apa yang dimaksudkan dengan tropisma. So tropisma merupakan gerak balas terarah tumbuhan terhadap rangsangan. Maksudnya tumbuhan ni akan bagi respon kepada rangsangan-rangsangan tertentu yang dia ada. Okay. Dan pokok ni kalau perhatikan ada bahagian-bahagian tertentu. Kalau manusia ada kepala, ada kaki, ada tangan kan. Tangan nak menjawab telefon ke, kaki nak menyepak. Okay, so dia ada anggota-anggota badan tertentu. Begitu juga dengan tumbuhan di mana dia akan bagi gerak balas terhadap respon yang diterima. Okay, kalau kita perhatikan sini, tumbuhan dia ada pucuk dan dia ada akar. Okay, dia ada pucuk dan dia ada akar. Okay, bahagian tumbuhan yang tumbuh ke arah rangsangan dikenali sebagai tropisma positif. Positif maksudnya dia memberi tindak balas lah. Dia ikut apa yang rangsangan yang diterima. Okay, manakala bagi tumbuhan yang menjauhi rangsangan kita panggil negatif. Okay, yang ni dia bagi respon, yang ni dia tidak bagi respon. Okay, gerak balas terarah tumbuhan lazimnya berlaku dengan perlahan dan kurang ketara. Memanglah pokok kita tak nampak dia punya pergerakan. Macam mana dia bergerak, contohnya akar ni bergerak ke bawah ke atas, pucuk ni bergerak ke kanan ke kiri. Dia punya perubahan sangat-sangatlah perlahan dan kita tak akan nampak secara mata kasar. Okay, so yang pertama, okay, gerak balas yang pertama bagi tumbuhan kita panggil fototropisma. So kata kuncinya adalah foto. Kalau awak ingat foto, kita ambil gambar. Bila kita ambil gambar, kita kena ambil gambar di kawasan yang terang. Kawasan terang kena ada cahaya. So fototropisma ialah gerak balas tumbuhan terhadap cahaya.
Okey, dekat mana bahagian tumbuhan yang akan bagi tindak balas positif terhadap cahaya? Akar ke ataupun pucuk? Biasanya awak tengok tumbuh-tumbuhan akan bagi respon terhadap cahaya matahari bahagian atas dia lah kan. Okey, so pucuk tumbuhan menunjukkan fototropisma positif, maksudnya dia bagi respon terhadap sumber cahaya. Itu maksudnya fototropisma positif. Dia follow lah, dia follow cahaya tu. Oleh sebab tumbuhan memerlukan cahaya untuk melakukan proses fotosintesis. Sebab dia kena ada cahaya matahari nak buat makanan. So dia kena ikutlah di mana sumber matahari tu berada. Maka fototropisma positif memastikan pucuk dan daun tumbuhan memperolehi cahaya matahari yang secukupnya. Okey? Kalau ada kat rumah, boleh tengok. Kalau sama. Okay, kalau siapa ada pokok kat rumah boleh tengoklah. Kalau mak ada tanam pokok kat dalam rumah, letak pokok tu dalam rumah dalam masa yang lama, pucuk tu akan berubah tak dia punya arah ataupun kedudukan. Okey, yang kedua, tropisma yang kedua kita panggil hydrotropisma. So hydro, cikgu rasa awak dah faham. Hydro adalah kata kunci bagi air. Okay. So hydrotropisma maksudnya gerak balas tumbuhan terhadap air. So pokok nak melakukan proses fotosintesis, dia memerlukan cahaya matahari, dia memerlukan air untuk membuat makanannya sendiri. So bagaimana? Bahagian mana yang ada pada tumbuhan untuk menyerap air? Sudah tentulah bahagian akar. Okey, akar pokok. Akar ni tugas dia untuk menyerap air yang ada untuk membuat makanan. Oleh itu, kita panggil dia hydrotropisma positif. Maksudnya, dia follow ataupun diikut dekat mana air tu berada. So, kalau airnya ada dekat sini, maka akarnya semua akan terarah ke arah sumber air tersebut. Okey, so hanya bahagian apa? Hanya bahagian akar sahaja yang bagi respon positif terhadap sumber air. Okey, yang ketiga, geotropisma. So kata kuncinya adalah geo. Dan kita kena ingat geo adalah graviti. Okey. So geotropisma ialah gerak balas tumbuhan terhadap graviti. So kita yang hidup kat bumi ni memang ada tarikan graviti. Okay, nak tak nak memang kita kena akur kepada tarikan graviti. Akar tumbuhan menunjukkan geotropisma positif, iaitu tumbuh ke bawah mengikut akar graviti. Okey, kalau awak tanam pokok mana-mana pun, awak tanam pokok dalam botol ataupun dalam pasu, gantung. Okey, akarnya tetap terjurai ke bawah. Kalau awak tanam dalam botol yang melintang, okey, tanam pokok ada daun, akarnya tetap terjurai ke bawah. Kenapa? Sebab adanya tarikan graviti. So ini menunjukkan bahawa akar tumbuhan menunjukkan geotropisma positif. Okey, pucuk tak? Pucuk tetap ke atas. Hanya bahagian mana? Hanya bahagian akar sahaja yang menunjukkan geotropisma positif. Okey. Manakala, disebabkan hanya bahagian akar sahaja yang menunjukkan geotropisma positif, tapi pucuk tak. Sebab pucuk dia terus ke atas, sedangkan graviti ke bawah. Okey. So ini kita panggil geotropisma positif. Pucuk dia tak bagi respon kepada geotropisma. Sebab tu kita panggil pucuk
menunjukkan geotropisma negatif sebab dia melawan arah graviti. Dia tak follow pun graviti. Okay. So geotropisma negatif ini membolehkan pucuk dan daun tumbuh tegak ke atas bagi mendapatkan cahaya matahari. So kalaulah pucuk ni sama juga dia ikut ke graviti turun ke bawah, susahlah kan, sebab dia tugas daun memang untuk mendapatkan cahaya matahari, dan cahaya matahari ni biasanya di kawasan atas lah, kawasan yang terbuka, manakala akar ni bahagian bawah. Okey, seterusnya Thigmotropisma. Okey, Thigmo. So Thigmotropisma adalah gerak balas terhadap sentuhan ataupun nak ingat touch. Okey, touch, sentuhan. So pokok ada juga ke gerak balas terhadap sentuhan? So kalau awak tengok dalam gambar raja ni, sentuhannya bukanlah maksud daun tu tiba-tiba bergerak sentuh awak, tak. So macam yang cikgu terang tadi, pokok ini dia punya pergerakan sangat-sangat perlahan dan sangat-sangat tidak ketara dia punya perubahan. Okey. So contoh ini kita panggil, belajar dalam RBT tak pasti jawab belajar ke tak. Dia kita panggil suluh paut. Okey. Suluh paut atau batang yang melilit menunjukkan thigmotropisma positif apabila berpaut pada sebarang objek atau tumbuhan lain yang bersentuhan dengannya. So bukan semua pokok lah. Sesetengah pokok dia bergantung kepada sentuhan untuk meneruskan kehidupannya menjalankan proses fotosintesis dengan baik. Okey, contoh paling senang kita tengok pokok timun, pokok kacang. Okey, kenapa petani-petani dia kena bina batang kayu atau kena bina palang kepada tumbuhan-tumbuhan seperti ini? Okey, sebab tumbuhan ni dia ada suluh paut. Okey, so bila ada kayu yang berdekatan atau ada objek lain yang berdekatan dengan tumbuhan ni, secara semula jadi dia akan detect lah, ada kayu kat sebelah ni. So dia kena dekat dengan kayu ni untuk melilit. Kenapa pokok ni kena melilit? Okey, tujuannya sebab pokok ni kena melilit untuk bergerak ke atas. Kenapa? Sebab dia nak mendapatkan sumber cahaya matahari yang mencukupi untuk membuat proses fotosintesis. Okey. Gerak balas ini juga membolehkan pokok mencengkam objek untuk memperoleh sokongan. So kita tahulah biasa pokok kacang, pokok timun dia lembut. So dia kena ada satu sokongan lah supaya dia dapat hidup dalam kukuh, tegak. Sebab batang dia lembut. So akar menunjukkan thigmotropisma negatif. Maksudnya akar dia tidak memberi sebarang respon terhadap apa-apa sahaja yang ada di sekelilingnya. Contoh kalau ada kayu dekat atas tanah, dia dekat dengan akar kan, tapi akar tak lilit batang kayu tu. Maksudnya dia tak bagi sebarang respon. Sebab dia punya tujuan, akar dia kerja dia cuma cari air je. Okay, ini contoh dia, pokok timun, pokok seri pagi. Okay, dia akan melilit mana-mana objek yang berdekatan. Dan dia punya pergerakan sangat-sangat perlahan. Okay. Dia ada dua kategori jenis pergerakan. So yang kedua, gerak balas nastik. Beza di antara thigmotropisma, gerak balas nastik merupakan gerak balas terhadap sentuhan tetapi tidak bergantung pada arah rangsangan tersebut. Okay, tidak bergantung, maksudnya dia bukanlah bagi respon kepada sentuhan untuk meneruskan kehidupan. Dia ada sebab-sebab tertentu. Okay, contoh paling senang, kita tengok pokok semalu lah. Pokok semalu, apabila awak pegang dia, asal dia terbuka. So bila awak sentuh, dia akan jadi kuncup. Okay, kenapa dia jadi kuncup?
Gerak balas analistik ni bertindak sebagai pertahanan. Kalau tadi tikmotropisma, dia lebih kepada nak mendapatkan sumber cahaya matahari dan juga sokongan kepada tumbuhan tu. Tapi kalau nastik, dia lebih kepada pertahanan. Contoh paling senang semalu. Contoh lain kalau awak tengok, ni pokok apa ni? Pokok makan lalat. Ada haiwan atau serangga lain, mula-mula dia terbuka. Tapi bila ada serangga lain, dia tertutup. Okay. Begitu juga dengan tumbuhan lain seperti periuk kera. Samalah, dia lebih kepada untuk pertahanan. Alright. Ada soalan setakat ni? Jadi, Okey. Yang ni ringkas je. Kita terus nak pergi kepada topik yang terakhir iaitu 1.4 kepentingan gerak balas terhadap haiwan. Okey. Kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan. Okey. Ada gambar apa ni? Pernah tak awak terfikir kenapa setiap haiwan ada kedudukan mata yang berbeza, struktur telinga yang berbeza, kenapa haiwan ni dia punya pandangan dia tajam, kenapa setengah haiwan lain dia punya pendengaran dia tajam. Contohnya gajah, kenapa harimau macam mana dia berburu, kenapa rusa dia boleh tahu ada harimau yang sedang memburu dia. Okay, so semua itu ada penjelasan, ada sebab-sebab yang tertentu. Okey. So di sini kita pergi kepada penglihatan dululah. Okey. So penglihatan terbagi kepada dua lah. Yang pertama penglihatan stereoskopik dan yang kedua penglihatan monokular. So awak tengok ini gambar apa ni? Gambar haiwan burung hantu. Mata dia kat mana? Depan ke tepi? Burung helang mata lain. Sama ke tak sama? Ayam mata dekat mana? Okay. Manusia dan haiwan seperti kucing dan burung hantu mempunyai sepasang mata. Memanglah kita cuma ada dua mata je. Okay? Cuma ada dua mata yang terletak di hadapan kepala. Dia cuma letak depan kepala je. Manusia dan haiwan mempunyai penglihatan stereoskopik. Okay? Mata dia ada kat depan dan penglihatan dia terhad, kita panggil dia stereoskopik. So ini dia punya kawasan lah, dia punya kawasan ataupun medan penglihatan bagi haiwan yang mempunyai mata di hadapan kepala. Okay, so ini dipanggil penglihatan stereoskopik. Okay, so yang biru ni monokular, besar. Tapi kalau stereoskopik, sebab mata kat depan, dia boleh tengok kat depan ni je. Okay, ni harimau ni dia punya ni lah, ni mata sebenarnya. Okay, ni mata. So ini apa yang dia lihat. Maksudnya dia cuma nampak objek di kawasan ini saja. Macam mak main ni lah, lontar peluru kan, awak nampak kawasan yang ada depan tu je. Dia punya target. Okay. Satu lagi penglihatan kita panggil penglihatan monokular. Okay, monokular biasanya haiwan seperti tikus, ayam, arnab, dia ada sepasang mata terletak sisi tepi kepala. Okay, dekat tepi kiri dan juga kanan. So ini kita panggil monokular. Okay, so monokular macam mana? Disebabkan kedudukan matanya di bahagian tepi, maka dia punya medan penglihatan, dia punya luas kadar penglihatan dia lebih besar. Sebab dekat tepi kan. Kalau kita kat depan, nampak kat depan je. Okay, itu namanya penglihatan monokular.
Ni Arnab. Arnab. Dan walaupun penglihatan dia luas, tapi dia tetap ada blind spot. Maksudnya blind spot ni benda yang kawasan di mana dia tak boleh lihat lah. Benda yang dia tak boleh lihat. So kat area mana? Area belakang telinga ni. Dia tetap ada dia punya limitation lah. Walaupun dia punya medan penglihatan dia luas. So ini jadual macam mana menerangkan perbezaan di antara stereoskopik dengan monokular. Nak senang awak ingat stereo ni macam awak pergi konsert kan. Kalau awak pergi konsert biasanya dia punya mic letak dekat area depan je lah. Kalau tak depan pun dia macam dia fokus dia macam bentuk V je kalau pergi konsert kan. So penglihatan stereoskopik biasanya depan kepala sebab dia terhad ke depan. So, keluasan medan dia kecil sebab mata kat depan. Medan penglihatan yang bertindih banyaklah sebab dia bertindih. Ni mata, ni mata. So, ini kawasan yang bertindih. Imej tiga dimensi yang terbentuk dalam medan penglihatan bertindih membolehkan jarak, saiz dan kedalaman objek dianggar dengan lebih tepat. Sebab dia fokus dekat bahagian depan ni sahaja, maka dia boleh tengok objek yang ada kat depan ni dengan lebih tepat. Dia fokus dia lagi tinggi lah. Keupayaan menganggar jarak juga membantu untuk haiwan memburu. Sebab dia punya penglihatan tu berfokus, maka dia dapat memburu dengan lebih baik. Manusia dan haiwan pemangsa mempunyai penglihatan stereoskopik. So, biasanya haiwan yang pergi memburu adalah kategori haiwan stereoskopik sebab dia berfokus. Dia punya ketajaman penglihatan tu lebih baik. Manakala untuk monokular, dia terletak di sisi kepala. Walaupun medan penglihatan dia agak besar, dia besar. Medan penglihatan dia agak besar, tapi dia punya imej dua dimensi yang terbentuk agak kurang tepat berbanding stereoskopik. Sebab itulah biasanya haiwan-haiwan yang menjadi mangsa terdiri daripada haiwan yang mempunyai penglihatan monokular. Kalau tadi penglihatan, sekarang kita pergi kepada pendengaran stereofonik. Pendengaran stereofonik semuanya ada dalam kutak. Saya cuk ambil daripada muka surat 36, muka surat 37. 36 sampai 37. So, pendengaran stereofonik ialah pendengaran dengan menggunakan kedua-dua belah telinga. So, sama macam manusia, sama juga dengan haiwan. Kena ada kedua-dua belah telinga untuk mendapatkan pendengaran yang lebih jelas daripada sumber. So, pendengaran stereofonik membolehkan kita menentukan arah bunyi yang tepat. So ada dua-dua telinga, maka kita dapat tahulah dari mana datangnya sumber bunyi tersebut dengan lebih tepat. Kebanyakan haiwan mangsa mempunyai penglihatan monokular. Kepentingan pendengaran stereofonik bagi manusia adalah untuk menentukan lokasi sumber bunyi. Andai kata kita ada dua telinga, tapi kita tutup sebelah telinga, adakah kita dapat menganggarkan kedudukan bunyi itu dengan tepat? Kurang kan? Itu maksudnya pendengaran stereofonik. Dia kena ada memerlukan kedua-dua belah telinga untuk menganggarkan bunyi, sumber bunyi dengan lebih tepat. Sebab itulah pendengaran stereofonik ni membantu haiwan pemangsa yang nak memburu haiwan lain untuk menentukan di manakah mangsa yang dia nak berburu. Sebaliknya, pendengaran stereofonik juga membantu haiwan mangsa untuk menentukan lokasi pemburu dan melarikan diri daripada pemangsa. Dua-dua ada. Maksudnya, haiwan yang monokular pun ada dua telinga, haiwan yang haiwan yang stereoskopik pun
yang mata depan ke mata tepi ke, kedua-duanya ada pendengaran stereofonik. Okay. Kalau sebagai pemangsa, nak tahu mangsanya dekat mana. Tapi kalau sebagai mangsa, dia nak tahu ada rimau kat belakang ke, ada manusia kat belakang ke yang nak tembak dia. Okay. So kedua-dua jenis haiwan mengandungi atau mempunyai pendengaran jenis stereofonik supaya dapat menganggar kedudukan sumber bunyi dengan lebih baik. Okay. So ini adalah dia punya frekuensi pendengaran haiwan. Setiap haiwan mempunyai tahap pendengaran yang berbeza. Okay, tikus 200 Hz ni hertz lah. Dia punya sukatan hertz. Kelawar 2000 sampai 110,000. Anjing, gajah, dolphin 100,000. Singa laut. Okay, antara haiwan-haiwan tersebut ni, bila perhatikan, kelawar merupakan antara haiwan yang mempunyai julat frekuensi pendengaran yang agak tinggi. Boleh tak siapa bagi jawapan kenapa? Ada tak siapa boleh jawab secara logik lah. Kenapa kelawar dia punya tahap pendengaran dia lagi hebat, lagi tinggi berbanding haiwan-haiwan yang lain ada dekat sini? Agaknya kenapa Ni boleh jadi soalan hebat ni. Apa dia? Sebab dia berdua masa malam. Sebab dia duduk dalam gua. Sebab dia duduk dalam gua. Lagi. Hampir. Belum tepat? Tak tepat? Sebab dalam gua tak, dia bergema. Sebab dalam gua dia ada gema. Untuk apa? Kenapa? Untuk apa tu? Kalau ada gema nanti telinga dia akan bingit kan. Macam sakit. Kalau manusia. Macam sakit. Ada hampir-hampir. Kurang tepat lagi. Cikgu nak jawapan lagi jelas. Ada yang nak cuba? Sebab kelawar terbang waktu malam. Kelawar terbang waktu malam. Kurang tepat. Habis siang? Siang tak boleh terbang ke? Boleh. Cuma siang tu waktu dia tidur lah. Kenapa kelawar dia punya julat frekuensi pendengaran dia tinggi? Sebab dia guna pendengaran untuk terbang. Ya, sebab kelawar Dengan dia nak sebab kelawar dia bergerak, dia nak terbang ke tempat lain ataupun dia nak cari mangsa ataupun dia tak nak langgar pokok-pokok lain sebab dia bergantung sepenuhnya kepada pendengaran. Dia macam ada mata tapi mata dia tak nampak. So dia bergantung, bila dia terbang, dia bergantung kepada bunyi lah, kepada pendengaran yang memantul objek-objek yang ada dekat depan dia supaya dia tak accident, tak langgar, dia boleh tahu dekat mana dia nak makan. Okay, itu sebab kenapa kelawar dia punya frekuensi pendengaran dia agak tinggi berbanding haiwan-haiwan lain. Begitu juga dengan dolphin. Sebab dolphin, ikan paus, lebih kurang lah dia punya pendengaran dia tinggi. Tapi mungkin walaupun dia tinggi, dia punya pendengaran, tapi mungkin pada pendengaran manusia kita tak dengar. Ini cuma pendengaran pada haiwan. Okay, kita mungkin tak dengar lah secara pendengaran kasar. Okay, tapi ini tahap dia tinggi lah. Maksudnya kalau dolphin ni ataupun ikan paus dia menjerit ataupun dia mengeluarkan suara, kita bunyi dalam air macam tapi dia boleh mencecah jarak yang jauh lah. Okay, cuma bezanya kita tak faham lah apa yang dia cakap ataupun kita tak faham bunyi tu bunyi apa. Okay. Okay, dan habis dah ni sikit lagi. Okay, pengeluaran feromon. Apa benda feromon ni? Okay, organ deria yang ada pada beberapa jenis haiwan atau serangga kita panggil pengeluaran feromon. Apa feromon sebenarnya? Tu haiwan apa tu? Kupu-kupu kan? Kupu-kupu, kupu-kupu apa ni? Macam rama-rama. Apa maksud feromon?
Apa maksud feromon? Cikgu bagi contoh paling senang lah. Okey. Kalau ada manusia, ada perempuan, ada lelaki, dia nak berkenalan, dia senyum ke dekat orang lain, cakap dia nak menunjukkan macam ada hint-hint dia nak berkenalan ataupun dia bagi nombor telefon ke. Okey. Haiwan juga dia ada dia punya cara tersendirilah, dia punya pengenalan diri. So dia mengeluarkan feromon. Feromon dia semacam sejenis bahan kimia untuk dia punya komunikasi, cara dia berkomunikasi. Sebab haiwan serangga dia tak boleh bercakap. Tapi macam mana dia nak mendekati pasangan yang lain untuk membiak. So dia mengeluarkan feromon. Okay, dia macam sejenis bahan kimia. Hanya haiwan yang berbeza jantina saja yang boleh mengenal pasti apa dia punya jenis komunikasi. Okay. Ni lebih kepada macam cara dia nak membiak lah. Nak mengurat haiwan lain. Ada cara dia. Okay. Ni pula ikan. Ikan ada garis lateral. Awak mungkin tak nampak. So lepas ni kalau mak ada beli ikan, cuba awak tengok. Okay. Setiap ikan biasanya ada garis lateral. Ni. Okay. Kenapa tak ada warna ni pen ni? Okay. Ikan dia ada garis lateral. Okay. Lepas ni pergi dapur tengok ikan. Bedah siasat dia ada garis lateral. So garis lateral ni adalah untuk apa? Untuk ikan mengesan getaran dan pergerakan di sekeliling mereka. Sebab dia nak bergerak pun dia berenangkan. So dia macam dia punya detektor lah. Dia punya detektor. Okay. Ini nama dia belut. So belut ni nama dia belut elektrik lah. Tak ada dekat Malaysia. Dia ada kawasan Amazon kalau tak silap. Okay. Belut yang kita ada dekat Malaysia ni boleh makan. So dia tak ada dia tak ada yang sumber elektrik lah. Belut ini hanya ada di kawasan tertentu sahaja yang boleh menghasilkan medan elektrik. Dan medan elektrik ini sangat-sangat tinggi. Kita tak boleh sentuh dengan tangan biasa. Kalau kena, memang kena shock lah. Memang kena renjatan elektrik. So, apa fungsi setiap haiwan ni mempunyai belut contohnya, kenapa dia ada medan elektrik? Awak rasa untuk apa ni? Melindungi diri dia. Melindungi diri dia. Okay, so haiwan ada macam-macam cara. So kalau harimau dia ada kuku, dia ada taring nak melindungi diri dia kan. Kalau ular dia ada bisa, ada taring nak melindungi dia daripada mangsa. Belut walaupun di dalam air, tapi belut tertentu ni dia ada medan elektrik. Kalau dia rasa diri dia terganggu, dia boleh keluarkan power dia zip, zip. Macam Pokemon. Macam Pokemon tu, dia boleh keluarkan dia punya medan elektrik untuk melindungi diri dia sendiri. Alright, itu saja untuk hari ini. Ada apa soalan? Tak ada ke? Tak ada Okey. je. Tak ada ke? So ini untuk hari ini. Okay. So cikgu nak bagi sebagai penutup topik hari ini, cikgu nak bagi satu latihan dalam bentuk kuisis lah. Okay, sekejap ya, cikgu copy dulu. Cikgu akan letak dekat untuk awak. Sekarang ni cikgu akan letak dalam ruangan chat lah. Mana yang tak join, baru cikgu letak dalam grup WhatsApp. Okay, cuba lihat ruangan chat. Sudah keluar link. Jawab dulu. So kelas kita lambat lagi habis. Kelas kita habis 12.45. So ada masa lagi untuk menjawab.
Jawab boleh je, tengok buku teks, buku nota. Tak ada masalah. Andre, cuba lagi. 2 dah salah tu soalan pertama. Masa 30 saat cikgu bagi untuk satu soalan. So banyak masa. So jangan gapar-gapar. Ha. Boleh buka buku teks, buku nota. Markah kuisis bergantung kepada awak jawab cepat dan tepat. Ha. Tapi kalau jawab cepat kalau salah pun tak boleh juga. Markah nanti tak ada markah. So jawab berhati-hati. Sekarang ni Ryan masih di tempat pertama dengan skor 1450. Berapa orang yang jawab hari ni? 15. 15 baru yang cuba jawab soalan, sedangkan dalam kelas ni ada 30. Mana lagi 15 orang ni? Sembilan belas orang dah jawab, sedang menjawab. Okay, Ryan masih di tempat pertama, diikuti tempat kedua oleh Nur Hidayah. Tempat ketiga is Aiman, tempat keempat Arif Hakimi. Andre tempat kelima. Go, go, go. Nur Hidayah sudah memintas Muhammad Ryan. Nur Hidayah tempat pertama, diikuti Muhammad Ryan tempat kedua. Nur Hidayah masih tempat pertama, diikuti oleh Is Aiman di tempat kedua dan Muhammad Ryan di tempat ketiga. Sedap. Ya, Muhammad Ryan nak kembali mengungguli tempat pertama. Diikuti oleh Is Aiman, Nur Hidayah tempat ketiga. Hati-hati guys. Jangan gupur-gapang.
Okay, tempat pertama Muhammad Ryan. Is Aiman tempat kedua. Is Ifham dah naik. Tadi tempat keberapa dia terus naik tempat ketiga. Andre tempat keempat. Go, go, go. Fighting. Muhammad Nur Syazwani Fatin tak menjawab ni sebab kenapa tak jawab apa soalan lagi ni. So hari ni ada 22 orang pelajar yang cuba menjawab soalan. Lagi 8 tak tahu mana pergi. Muhammad Raya masih tempat pertama diikuti oleh Is Aiman Andre. Menaiki, memanjat ke tangga yang ketiga diikuti oleh Is Ifham. Alif Aiman, cikgu tadi saya tak dapat link. Okey, cikgu paste balik dekat ruangan chat. Bentar ya. Tu dah. Cikgu dah paste balik link. Okay, kita tengok ada perubahan tak? Perubahan takhta. Muhammad Ryan tempat pertama, diikuti tempat kedua Is Aiman, tempat ketiga Is Ifham, tempat keempat Andre, tempat kelima Devian Faris. Okay, Muhammad Ryan dah settle, dah siap jawab. Is Aiman pun dah habis jawab. Is Ifham dah habis jawab. So, siapa yang boleh, masih ada peluang nak potong markah dia orang ni? Ryan 3 salah. Is Aiman 4 salah. Is Ifham, kalau awak jawab salah 9 soalan. Kalau tak mesti dia punya markah lagi tinggi ni.
Okey, tahniah yang dah berjaya selesai menjawab soalan. So, masih ramai lagi yang sedang berusaha. Amira, Nur Syazwani, Fatin. Okey. Setempat pertama Muhammad Ryan dengan skor 15,010 markah. Is Aiman 13,140 markah. Andre di tempat ketiga 11,340 diikuti oleh Devin Faris, Izifham, Anissa Hana, Wafi, Nur Hidayah, Nur Fatihah, Arif Hakimi, Danisha. Okey, yang ni belum siap lagi lah. Okay, tahniah kepada yang dah siap. Alright kelas, so kita ada masa lagi 4 minit sebelum habis kita punya PDBR pada hari ini. Okay, kerja rumah. Okay, dengan sini kerja rumah. Link semalam, rumusan PDPR semalam cikgu akan bagi hari ni lah sebab semalam cikgu tak apa sihat. So habis kelas cikgu baring, cikgu rehat, cikgu tidur lah semalam. Tapi cikgu akan bagi rumusan PDPR semalam hari ni jugalah. Alright, so tugasan kerja rumah. Okay, tugasan kerja rumah. Nota. Okay, nota. Untuk buku nota. Okay, nota. Hari ni 4 hari bulan 2, 2001. So untuk nota, cikgu cuma nak minta awak buat satu nota ringkas dalam bentuk peta pokok. Okay, peta pokok, rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Okay, yang ni awak cari definisi dia. Cikgu dah bagi kerangka. Nota tak perlu salin ayat berpanjang jangan bazirkan tenaga. Okay, kemudian tropisma ni terbahagi kepada 4 yang macam kita bincang tadi. Salah satunya awak tulislah contoh hydrotropisma. Okay, hydrotropisma, awak jelaskan sikit buat point. Maksudnya apa? Dia bertindak balas terhadap apa? Yang positif, negatif apa? Okay, untuk bahagian ni awak buat nota ringkas ikut kefahaman sendiri. Okay, so yang lain awak lengkapkan. Ada 4 jenis tropis, 4 jenis rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Satu lagi, awak buatlah satu star ke gerakan nesting. Seperti biasa, setiap penerangan ni awak kena bagi contoh nama tumbuhan. Right? Ada soalan setakat ni? Tak ada ke? Okey, tak ada. So ini nota yang pertama. Nota yang kedua, awak salin saja jadual muka surat 37. Muka surat 37. Mana muka surat 37 ni? Mana dia pergi ni? Nota muka surat 37. 30. Okey. Salin
Nota muka surat 37. Ni je. Ini untuk nota. Okay. Latihan, cikgu tak ada bagi latihan hari ni sebab awak dah buat latihan dalam quizzes. So itu pun dah kira latih to be lah. Okay. Untuk minggu depan kita punya kelas pada hari Rabu. So ada banyak masa lagi lah. Okay. Untuk hari Rabu, cikgu nak minta kerjasama awak semua buat satu eksperimen dekat rumah. So eksperimen ni macam mana? Awak kena buat benda tu hari ni ataupun esok supaya dia punya respon, dia punya tindak balas dapat dilihat pada minggu lepas. Okay, untuk perjumpaan kita pada akan datang. Okay, mana ni? So dia punya eksperimen, yang ni wajib memang kena buat sebenarnya. Muka surat 30. Okay, dalam konteks mula daripada muka surat 30. Ni simple je, sama macam awak buat masa sekolah rendah lah, cuma nama je lain. Okay, air, matahari, okay, nama je lain. Sebenarnya benda sama je daripada sekolah rendah. Okay, start muka surat 30. Yang ni eksperimen di rumah. Senang aja. Okay, kalau awak ada mana-mana biji benih lah. Yang paling senang, paling murah, awak perlu sediakan biji benih kacang hijau lah. Kalau ada. Kacang hijau ke, kacang soya ke, mana yang boleh bercambah. Okey, berpandukan buku teks muka surat 30, awak cuma follow saja, cari mana-mana kotak. Sebab kita nak mengkaji 3 jenis tindak balas lah. Okey, 1 terhadap cahaya, 2 terhadap geografi, graviti, 3 terhadap air. Okey, tindak balas yang pertama, cikgu nak buat kat rumah, carilah mana-mana kotak. Tak kisahlah kotak ubat gigi pun boleh, tak ada masalah. Okey, janji kotak, awak cari 3. Kalau tak ada kotak pun plastik ke, plastik yang tak menembusi cahaya lah. Buat 3 kedudukan yang berbeza. Contoh dekat sini, dia ada sedia 3 kotak A, B, C. Okay, beza antara 3 kotak ni, 1 lubang dekat kiri, 1 lubang dekat atas, 1 lubang dekat kanan. Okay, awak letak biji benih, letak air sikit lah. Bagi kalau tak ada air, dia tak bercambah pula. Okay, tak ada tanah pun tak apa. Letak tisu basah pun boleh. Okay, letak tisu, letak kain ke, letak air. Supaya dia boleh bercambah. Lepas tu biar je. Buat hari ni ke, buat esok, lepas tu biar je. Okay, nak tengok hari Selasa tu baru buka tak apa. Senin ke baru buka. Tengok apa jadi. Okay, ini yang pertama. Yang kedua, nanti awak tengoklah apa perubahan dia. Adakah pucuk tu pergi ke arah lubang yang awak bina. Okay, yang kedua, tarikan graviti. Okay, yang ini kalau dalam makmal kita gunakan piring Petri, kita guna kapas lembap. Okay, ini tak perlu. Yang ni awak ambil saja mana-mana piring ke, tupperware ke kan, tupperware yang beli tapau bubur. Awak letak kapas basah, tak semestinya menegak, sengit sikit tak apa. Bagi kedudukan dia tegak je, berdiri. Okay, letaklah plastisin ke mana-mana yang ada kat rumah lah. Awak kreatif lah sikit. Pastikan benda tu tegak. Kena ada kapas atau tisu basah ke atau kain basah supaya pokok ni boleh bercambah. Okay, awak letak je benda ni, biar je. Okay, biar letak di kawasan terbuka. So kita akan tengok perubahan. Nanti pucuk tu dia pergi mana. Akar tu dia akan tumbuh ke mana. Jangan usik letak je. Awak cuma tambah air. Nampak kapas ni kering, awak cuma tambah air je supaya percambahan dia terus berlaku. Okay, lambat sikit habis sorry ya. Kita ambil masa sikit. Okay, yang ketiga, okay, kalau dekat makmal kita guna kalsium klorida kontang. Okay, yang ini awak cuma letak air lah. Ambil satu bekas, letak tupperware ke, macam ada bekas tapau kan. Kalau ada beli bekas tapau yang putih tu, okay, awak tebuk je lubang penutup tu, letak kapas basah,
bawah ni letak air. Dah, biar. So kapas ni memang kena basah sebab kalau tak basah dia tak akan bercambah. Okey, yang satu lagi bekas, boleh juga bekas tapau makanan tu, penutup dia awak tebuk, bawah dia awak biar kosong je. Tak payah isi apa-apa. Okey, awak cuma letak kapas lembap saja supaya akar dia boleh terus bercambah. Okey. Tugas awak kat rumah ini je selain daripada buat nota. Okey. Bila dah awak rasa ada perubahan, boleh ambil gambar. Nanti cikgu akan sediakan ruang untuk awak tampal gambar masing-masing. Apa yang terjadi selepas beberapa hari benih ni bercambah. Okey, ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada? Okey. So, hari ni rasanya awak dah penat kot. Banyak sangat benda input yang cikgu bagi. Okey, untuk link kehadiran. Last kali baru boleh bagi pautan kehadiran. Sekejap ya. Okey, dekat ruangan chat, cikgu ada tampal. Cikgu ada bagi link untuk kehadiran. Isi dulu.